Yang kedua ditanya kepada Nabi SAW adalah Zulkarnain. Zulkarnain nama gelaran yang mempunyai dua tanduk. Dia tanya mengenai Zulkarnain. Maka turun ayat Al-Quran kisah Zulkarnain. Zulkarnain ni tarikhnya bila? Tarikhnya sekitar 500 tahun sebelum Masihi. 500 tahun sebelum Masihi ada satu orang kan, namanya gelarannya Zulkarnain. Jadi ulama sirah ni dia berselisih pendapat siapa Zulkarnain, sebab dalam sejarah ada dua orang yang menguasai banyak tempat kan di muka bumi ini. Satu Cyrus the Great. Cyrus the Great ni orang timur. Satu Alexander the Great. Alexander the Great orang barat. Kalau Alexander the Great 300 tahun sebelum Masihi. Kalau Cyrus the Great 500 tahun sebelum Masihi. Jadi siapa Zulkarnain? Nak test Nabi. And siapa dia? Satu orang pemuda. Jadi Quran sebut dia Zulkarnain saja. Zulkarnain, orang yang punya dua tanduk. Maka orang bahaslah kan, ahli kata Alexander the Great kan, ada yang kata Cyrus the Great kan. Tapi bila dikaji kan, bagi saya berpegang Zulkarnain itu adalah Cyrus the Great. Cyrus the Great ni orang timur lah, dulu kerajaan Parsi ya. Sebab Cyrus the Great yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia yang mengembalikan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni pernah dihancurkan oleh Nabukadnezar daripada Iraq. Dia tawan, dia serang balik Nabukadnezar, dia bawa balik orang beriman, pulangkan balik dekat Baitul Maqdis. Cyrus the Great. Tanya pasal Zulkarnain. Saya tak payahlah cerita mengenai detail kisah Zulkarnain tu. Okey. Soalan yang ketiga ni Muhammad kalau dijawab maknanya dia mereka lah. Kan kita tanya 3 soalan ni. 2 mesti boleh jawab, 1 tak boleh jawab. Apa soalan ketiga? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad mengenai ruh. Qulir ruhu amri rabbi. Katakanlah roh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Nabi kata roh aku tak boleh jawab, aku tak tahu kan, roh aku tak tahu. Maka benar, sebahagian orang ahli kitab yang bertanya beriman, sebahagian lagi kata tak, Muhammad ni ahli sihir ni, dia boleh tahu ahli sihir kan. Jadi maknanya itulah, orang kalau tutup hati nampak kebenaran pun dia tak terima kan, ahli sihir ni Muhammad ni kan. Sebahagian beriman, sebahagian tak. Jadi maknanya Nabi dapat wahyu 610 Masihi. Ketika itu persoalan hidup ni masya-Allah. Maksudnya dalam Quran Allah cerita semua apa yang dalam Quran tu benar. Kita dalam dunia moden sekarang ni beza dengan Nabi 1400 tahun. Dan ada satu orang namanya Dr. Maurice Bucaille. Maurice Bucaille ni dia orang etis. Dia tak percaya agama-agama ni, mengarutlah agama-agama ni. Dia kaji Bible. Dia kata aku bersumpah aku akan buktikan Bible tak ada sains. Dia pergi Bible, dia berjaya buktikan Bible tak ada sains. Kemudian aku beralih pada Al-Quran. Aku bersumpah aku akan buktikan Quran tak ada sains. Makin dikaji Quran, makin jumpa sains dalam Al-Quran. Akhirnya masuk Islam dia. Dia mengarang buku Bible, Al-Quran and Science. Boleh bacalah, Dr. Maurice Bucaille. Dulu ahli astronomi pernah berkeyakinan matahari ni statik kan, planet-planet yang mengelilingi matahari kan. Tapi Al-Quran sebut dalam surah Yasin, wasyamsu tajri limustaqarril laha, matahari juga bergerak di atas paksinya. Rupanya betul, matahari macam ini, planet macam ini ya. Maknanya dia bergerak atas paksi dia dan planet mengelilingi dia macam tu lah. Itu kan akhir zaman, antara tanda kiamat apabila bumi akan terpelantik daripada paksinya, maka
timbul matahari daripada barat. Dia bukan matahari yang bergerak, kita bumi yang tak bergerak tu. Jadi timbul daripada barat selama 3 hari.